Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di series utama, anda bersama saya, Ruzaini Ruslan. Tebing runtuh, 50 penduduk terjejas. Juga, media sosial, medium orang kaya baru. Runtuhan tebing sepanjang 200 meter di Kampung Jalan Pohon Celagi dekat Pasir Mas, Kelantan memaksa 50 penduduk dipindahkan serta-merta. Runtuhan turut mengakibatkan sebuah rumah musnah. Runtuhan berlaku bermula jam 2.30 pagi hingga 6.30 pagi ketika hujan lebat. Siasatan awal mendapati rumah terbabit musnah di bawah arus Sungai Kelantan ke benteng berkenaan. Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Asisten Komisioner Muhammad Roy Suhaimi Sarif berkata, pihaknya menerima maklumat berlaku rekahan sejak 2 hari lalu sebelum rekahan terbabit semakin ketara malam tadi. Langkah awal telah dilakukan pihak berkuasa dengan menutup jalan di kawasan terbabit. Namun, sehingga kini masih berlaku pergerakan tanah menyebabkan semua penduduk diminta berpindah. Sementara itu, Pengerusi Jawatankuasa Perindustrian, Perdagangan, Pelaburan dan Pembangunan Usahawan, Datuk Hanifah Ahmad berkata, kawasan terjejas dianggar sepanjang 500 meter termasuk 200 meter kawasan runtuhan. Tambah beliau, tindakan segera akan diambil bagi mengelakkan sebahagian besar bandar Pasir Mas terjejas. Dalam pada itu, kebanyakan penduduk Kampung Jalan Pohon Celagi menyifatkan bunyi dentuman kuat yang berlaku ketika kejadian runtuhan tebing itu disangka kejadian pecah rumah. Tadi bunyi gegar, bunyilah macam benda. Bunyi kan? Gegar gitu. Lepas tu ingat gegar. Ingat kau ricui motor gegar macam benda hegek benda berat. Lepas tu kan tak tidur pusing lah juga gegar sikit. Lapor kita cek lah. Itu tubik tu baru tahu. Tubik tu masa anak pergi sekolah moga lepas subuh sikit bunyi bom kaki depan tu tubik tengok sekali dengan dia tengok dia. Mana ni duduk. Jadi nak pindah mana? Balik mana dia balik. Tambah ibu kepada 3 cahaya mata itu, dia yang sudah 21 tahun menyewa di kampung berkenaan terus mengemas barang untuk berpindah di rumah bapanya tidak jauh dari kawasan berkenaan. Dalam pada itu, menurut Exco Negeri Kelantan, Datuk Hanifah Ahmad, penempatan sementara telah dibuka di Dewan Majlis Pasir Mas yang boleh memuatkan sehingga 80 orang mangsa. Tak JPS buat laporan segera kos pembaikan. Wakil penduduk khususnya penghulu sini ambil data statistik keluarga yang terlibat tanah runtuh, yang rumahnya runtuh, keluarga yang besar kemungkinan dalam bahaya, dan kita akan ada statistik mereka ini untuk beri bantuan segera. Dalam usaha membantu murid yang tidak mempunyai akses kepada pembelajaran PDPR, sebuah saluran khusus TV pendidikan, Didik TV, dibangunkan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM. Ia dilancarkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan mulai bersiaran hari ini. Saluran ini merupakan antara usaha berterusan Kementerian Pendidikan untuk meningkatkan akses pendidikan seluruh negara. Saya yakin bahawa Didik TV KPM ini akan dapat membantu pelaksanaan PDPR khususnya bagi murid yang tidak mempunyai akses kepada pendidikan secara dalam talian. Ibu bapa juga boleh meluangkan masa untuk menonton Didik TV KPM bersama anak-anak. Didik TV akan menyiarkan program-program yang berteraskan kurikulum dan ko-kurikulum KPM selain berita mengenai dunia pendidikan daripada peringkat prasekolah hingga tingkatan 6,
program bercorak didik hibur, edutainment serta kandungan yang dihasilkan oleh murid. Didik TV yang merupakan saluran TV julung kali diadakan mula bersiaran hari ini. Ia melibatkan saluran 107 di MyTV, saluran 147 di Astro dan saluran NTV7 di TV Unify bermula 7 pagi hingga 12.30 malam setiap hari. Ekonomi global yang tidak menentu ketika ini menyaksikan manusia menjadi semakin kreatif menjana pendapatan melalui pelbagai platform media sosial seperti Facebook, Instagram dan YouTube. Zahirkan saja kelainan dalam menjual produk sendiri sehingga tular, ia mampu menggemukkan dompet sesiapa saja. Laporannya bersama wartawan Sendora Cecilia. Media sosial telah menggerakkan banyak perubahan positif dalam menjana pendapatan. Apatah lagi dalam keadaan dunia sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Penggunaan telefon pintar atau tablet sesentuh dilihat sudah menjadi sebahagian daripada kehidupan masyarakat. Justeru, ramai peniaga menggunakan medium ini kerana selain menyediakan kemudahan untuk membuat siaran langsung, kemudahan pengiklanan turut disajikan. Kebaikan berniaga secara atas talian ni, dia memudahkan saya untuk menjana pendapatan hanya dari rumah. Contohnya saya membuat live streaming dari rumah dengan menggunakan media sosial seperti Facebook. Selain itu, ia juga dapat mendekatkan saya dengan pelanggan dengan berkomunikasi dalam live streaming itulah. Okey, seterusnya pelanggan juga mudah untuk membuat transaksi secara atas talian. Selain itu, saya juga tidak perlu menyewa kedai sebab saya hanya membuat live stream dari rumah dan berniaga secara online ni daripada rumah saja. Tidak dinafikan pendapatan bulanan bagi yang bekerja keras boleh mencecah belasan ribu ringgit mengikut populariti di media sosial. Golongan ini hanya membuat ulasan berbayar setiap bulan dengan kandungan asli. Pun begitu, untuk mencari idea baru saban hari bagi sesuatu produk dan servis itu ada cabarannya. Follower sentiasa naik, lepas tu kekal dan aktif begitu. Dan pasal page review seperti di Instagram pula, saya kena rajin upload page review lah, hashtag page review supaya orang-orang Instagram yang macam buat online shopping jangan tertarik dengan saya sebab tu di dekat video Instagram saya sudah dapat sebab seservis merasa enak. Ya, kalau bagi saya sendiri editing dengan semua benda tu dia sangat-sangat penting sebab dia peranan penting dalam setiap perniagaan. Sebab kalau kita mau promote atau jual barang sesuatu, yang paling penting tu desain dia sendiri. Adakah dia boleh tarik perhatian orang tu ataupun tidak. Contohnya kalau macam kita buat video tapi kita macam ala kadar saja, macam kita boleh kita pakai shoot pakai handphone saja, tapi depends dengan skill editing dia melalui handphone itu sendiri. Tapi berbanding dengan secara profesional, kita pakai kamera untuk shooting sebenar, audio untuk record sebenar, dia lagi nampak cantik dan secara automatik dia punya views pun akan meningkat sebab dia punya quality itu lebih cantik berbanding dengan kita shoot pakai handphone. Selain melayan pelanggan ketika sedang bersiaran langsung, peniaga juga tidak terlepas daripada melakukan proses pembungkusan barang sebelum menghantar ke tempat pengeposan. Itu belum lagi bercakap tentang ketepatan masa yang harus dipatuhi supaya kehilangan pelanggan tidak akan berlaku. Bagi saya, sebelum sosial media dan selepas sosial media adalah sama. Yang penting ialah usaha kita dalam sesuatu pekerjaan yang kita buat ataupun sesuatu bisnes yang kita buat, kita perlu ada minat dan kerajinan lah. So apabila ada sosial media pun tapi tiada kerajinan dan kemahuan untuk melakukan sesuatu, tu tak berjalan jugalah. So bagi saya, improve ourselves first. Dalam pada itu, pereka kandungan ataupun content creator antara yang paling atas menerima pendapatan lumayan.
dengan hanya berkongsi pengalaman atau menyerlahkan kandungan di saluran YouTube misalnya. Golongan ini dapat meraih gaji tinggi menerusi view yang diterima. Media sosial terlihat menjadi salah satu medium paling penting ketika ini, baik untuk mendapatkan maklumat atau menjalankan perniagaan. Walaupun menghadapi pelbagai rintangan sepanjang menghadapi pandemik COVID-19, dengan tekad dan disiplin yang tinggi, siapapun kita mampu menjana pendapatan hanya melalui media sosial. Laporan Sendora Cecilia, Sirius Media. Walaupun sekatan pergerakan melebihi radius 10 km telah dibatalkan, namun orang ramai diingatkan bahawa sekatan jalan raya SJR masih dikekalkan di seluruh negara. Sebanyak 550 SJR masih dikekalkan atas sebab sekatan rentas daerah dan negeri masih lagi berkuat kuasa. Timbalan Ketua Polis Negara, Datuk Seri Ekril Sani Abdullah Sani berkata, daripada jumlah tersebut, 276 SJR didirikan di kawasan persempadanan daerah di seluruh negara, manakala 274 SJR lagi dibuat di lokasi persempadanan negeri dan operasi benteng. SOP 2 individu dalam satu kenderaan juga masih diguna pakai. Baik, series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Bunuh pembantu rumah, wanita Arab ke tali gantung. Cepat-cepat nak pergi mana tu bang? Aku kat sini lah. Aku tahulah kau comel, tapi kesihatan tu kena jaga. Kau tahu sekarang ni kan, kes dah banyak. Habis tu kenapa kau tinggalkan aku kat sini? Pandai pun. Oi! Bertemu kembali. Lagi serbuan akibat gagal mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kali ini, 14 tahi judi sedang leka sabung ayam ditahan dan dikompaun. Sabung ayam dilakukan dekat kawasan kebun di Taman Impiarna Adri Menglembu, Ipoh. Ketua Polis Daerah Ipoh, A. Asmadi Abdul Aziz berkata, dalam serbuan 11.45 pagi itu, semua yang ditahan berusia antara 26 hingga 71 tahun. Perjudian sabung ayam ini berlangsung sebanyak 5 kali. Ayam akan bersabung 20 minit sekali pusingan dan masing-masing akan letakkan pertaruhan dengan jumlah antara RM500 ke RM1,000. Turut dirampas 5 ekor ayam sabung, 5 sangka, 1 jam penggera digital, 2 gulung kertas kotak sebagai gelanggang serta wang tunai berjumlah RM25,078. Jika perbuatan mencium bibir seorang kanak-kanak lelaki hingga tular dijadikan sebagai strategi pemasaran, tindakan itu ternyata memakan diri apabila seorang lelaki yang juga merupakan pengasas produk kecantikan ditahan polis. Menurut penolong pengarah bahagian siasatan jenayah seksual wanita dan kanak-kanak Bukit Aman kurungan D11, Assistant Commissioner Siti Kamsiah Hassan, lelaki berkenaan masih berada dalam tahanan polis untuk siasatan lanjut selepas satu laporan dibuat orang awam. Lelaki berkenaan ditahan semalam dan polis dalam proses untuk merakam keterangannya. Terdahulu, video seorang lelaki mencium bibir seorang kanak-kanak lelaki tersebar di laman sosial. Pengasas produk kecantikan terbabit memuatnai beberapa video yang memaparkan perilaku sedemikian menerusi akaun TikTok miliknya yang kini sudah dinyah aktif.
Petronas mengesahkan pengeluaran gas sulung dari Medan, Rotan dan Buloh di Blok H luar pantai Sabah pada 6 Februari lalu meningkatkan lagi potensi pelaburan petroleum di Malaysia. Dalam satu kenyataan, Petronas berkata, PTTEP Sabah Oil Limited, anak syarikat PTT Exploration and Production Public Company Limited, PTTEP adalah pengendali Blok H yang bekerjasama dengan PT Pertamina Malaysia Eksplorasi Produksi dan anak syarikatnya Petronas Carigali Sdn Bhd. PTTEP adalah syarikat penerokaan dan pengeluaran petroleum nasional di Thailand, manakala Pertamina adalah syarikat minyak dan gas asli milik Indonesia. Manakala Naib Presiden Kanan Petronas Bahagian Petroleum Malaysia Muhammad Firuz Asnan berkata, pengeluaran gas itu mencerminkan kerjasama yang mantap antara Petronas dan pelabur. Kedua-dua pihak berkongsi kepakaran serta teknologi untuk mengewangkan medan gas laut dalam yang terpencil dengan memindahkan hasil melalui PFLNG-2 yang dikendalikan oleh Petronas Floating LNG Limited. Johor Corporation Berhad JCorp sedang mempertimbangkan beberapa pilihan strategik membabitkan penyedia penjagaan kesihatan KPJ Healthcare Berhad melalui penasihat yang berkelayakan. Antara pilihan termasuk membawa masuk pelabur yang berpengalaman dalam sektor kesihatan atau bergabung dengan pengendali hospital lain. Terdahulu, JCorp berhasrat mengekalkan kawalan kepentingannya dalam sebarang perjanjian untuk syarikat yang disenaraikan di pasaran saham Kuala Lumpur. Ketika ini, ia memiliki 38.7% kepentingan dalam KPJ. KPJ yang nilai pasarannya mencecah 4.1 bilion ringgit ketika ini bermula pada 1981 sebagai hospital swasta pertama di Johor. Kini, ia mempunyai lebih daripada 28 hospital pakar di seluruh Asia Tenggara. Baik, seterusnya kita beralih ke perkembangan antarabangsa. Kejadian bas terbalik di New Delhi, India mengorbankan 45 orang penumpang serta merta. Bas dikatakan memasuki terusan Banasagar di Kat Madhya Pradesh. Dalam kejadian awal pagi itu, bas yang membawa lebih 50 orang penumpang tiba-tiba hilang kawalan sebelum terbabas terusan berdekatan Kampung Satna dalam daerah Sidi, kira-kira 493 km timur bandar Bhopal, ibu negeri Madhya Pradesh. Bagaimanapun, tidak jelas punca sebenar kejadian terbabas itu. Namun, berkemungkinan dipercayai akibat keadaan rangkaian jalan raya luas yang tidak diselenggara dengan baik dan berbahaya. 7 penumpang bas yang terselamat berenang ke tebing terusan selain diselamatkan penduduk tempatan. Siasatan menyeluruh nahas masih dilakukan. Akibat membunuh pembantu rumah warga Bangladesh, seorang wanita Arab terpaksa ke tali gantung. Kumpulan hak asasi menyifatkan keputusan itu jarang sekali berlaku apabila majikan didapati bersalah mendera pekerja asing. Aisyah Al-Jizani dijatuhkan hukuman mati oleh Mahkamah Jenayah Arab Saudi kerana membunuh Abiron Begum Mac 2019. Serentak itu, keluarga Begum mendesak kerajaan Bangladesh untuk mengambil tindakan terhadap broker yang memperdayakan Begum 40. Begum berpindah ke Arab Saudi pada 2017 untuk bekerja sebagai pembantu rumah di rumah keluarga Salim. Keluarga Begum mendakwa mangsa mengadu majikannya pernah menyimbah air panas dan menolak mukanya pada jeriji besi untuk menghukumnya. Mayat Begum tidak dapat dikenal pasti keluarganya kerana mayatnya dihantar ke Bangladesh selepas 7 bulan. Sementara itu, suami Jizani dihukum penjara 3 tahun kerana gagal membawa Begum mendapatkan rawatan selain mengarahkan mangsa bekerja di luar kediaman keluarga tersebut secara haram. 3 maut dan puluhan lagi cedera apabila Washington dilanda puting beliung yang dihasilkan ribut musim sejuk. Jutaan penduduk di selatan dan tengah Amerika Syarikat turut terkesan apabila bekalan elektrik turut terputus. Puting beliung di pesisir North Carolina yang berlaku lewat malam itu mengorbankan 3 orang dan mencederakan 10 lagi di Brunswick County. 50 buah rumah turut terjejas. Talian elektrik rosak sekaligus menyebabkan gangguan bekalan elektrik.
Turut menerima nasib sama di Houston, Texas, lebih 4 juta pelanggan kediaman, komersial dan industri terputus bekalan elektrik. Suhu di Houston turun sehingga negatif 12 darjah Celsius. New Zealand akan memanggil pulang tenteranya semula di Afghanistan Mei ini. Ia diumum Perdana Menteri negara itu, Jacinda Ardern. Menurut Jacinda Ardern, selepas 20 tahun kehadiran pasukan pertahanan New Zealand NZDF di Afghanistan, kini tentera mereka tidak lagi diperlukan. Penyelesaian pergolakan di negara itu boleh dicapai menerusi proses keamanan secara dalaman. Ini juga penempatan tentera terpanjang dalam sejarah New Zealand. Mereka mula menghantar pasukan NZDF berkhidmat di Afghanistan sejak 2001. Ia termasuk pasukan khas serta pegawai pakar latihan. Teruskan bersama kami dalam series utama, Menarik dalam Sukan selepas ini. Serena Williams terus bersinar. Dalam membudayakan normal baru, penggunaan perkhidmatan digital mampu melancarkan lagi urusan seharian kita. Ikuti contoh Adam mengadaptasi normal baru di tempat kerja. Sebelum memasuki bangunan, dia menggunakan aplikasi MySejahtera untuk membuat penilaian kesihatan kendiri bagi memastikan dirinya berisiko rendah dan mendaftar masuk ke lokasi. Kemudian, dia merekodkan kehadirannya di portal SpotMe. Di dalam lift, Adam dan pegawai-pegawai lain berdiri mengikut penjarakan sosial yang betul. Sebelum ke mesyuarat, Adam menyemak dokumen yang diperlukan menerusi sistem DDMS. Semua pegawai duduk dengan jarak 1 meter. Mesyuarat ini juga dilaksanakan secara telesidang menggunakan MyGov UC. Ekonomi pasca COVID-19 ternyata mencabar, namun telah membuka peluang pekerjaan baru, terutamanya dalam ekonomi digital. Ini mendorong Khairul untuk meningkatkan kualiti hidupnya. Dia mendapatkan maklumat tentang memulakan perniagaan di portal Malaysia Biz. Dalam mengadaptasi normal baru ini juga, anaknya sedang giat mengikuti pembelajaran secara dalam talian. Demi masa depan keluarganya, Khairul membuat keputusan untuk mendaftarkan perniagaan barunya. Tahukah anda tentang pendigitalan KKM? Pesakit kes ringan seperti Laila kini boleh menempah slot temujanji secara dalam talian di portal MyHealth. Di klinik, jururawat menjana surat pengesahan dan pengakuan pegawai Laila menerusi EGL. Sementara itu, Dr. Muizzuddin sedang memberikan penilaian kesihatan susulan secara maya. Apabila tiba giliran Laila, dia menerima rawatan yang sewajarnya. Dr. Muizzuddin kemudian merekodkan maklumat kesihatan pesakit ke dalam sistem HIS. Kita harus bergerak seiring dengan perubahan masa. Pendigitalan ialah normal baru. Kita guna, kita sokong, kita mampu. Assalamualaikum dan kembali bersama saya Atira Aminuddin di series utama untuk mengetahui keadaan cuaca ketika ini. Baiklah, pada ketika ini rantau negara masih menerima pengaruh angin tiupan dari arah timur dan timur laut iaitu sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Namun tiupan angin kencang semakin menghampiri perairan rantau negara. Kekuatan angin di perairan negara kini mencecah 40 hingga ke 50 km sejam. Sehubungan itu, Met Malaysia di dalam laman sesawangnya telah mengeluarkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori kedua dan pertama di kawasan perairan yang dilorekkan bermula pada 18 hingga 22 Februari dengan ketinggian ombak mencecah sehingga 4.5 meter. Keadaan laut bergelora ini berbahaya kepada semua aktiviti perkapalan termasuk perkhidmatan feri, bot-bot kecil, rekreasi laut dan sukan laut. Ingin dinasihatkan kepada orang ramai agar sentiasa berwaspada ketika melakukan sebarang aktiviti di laut. Selain dari angin, taburan hujan agak rendah di Semenanjung dan keadaan cuaca adalah mula kering dan panas dalam tempoh beberapa hari ini. Seperti diramalkan, cuaca ketika ini adalah cerah di hampir semua tempat di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Namun, hujan di 1-2 tempat masih berlaku di pedalaman Perak, Selangor, Kudat, pantai barat Sabah serta Mukah di Sarawak. Hujan ini akan beransur reda sedikit masa lagi di bahagian Semenanjung, namun di Sabah dan Sarawak akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Dalam tempoh
Dalam tempoh cuaca yang kering dan panas ini, orang ramai dinasihatkan agar melakukan penjimatan dalam penggunaan air. Minum air secukupnya, kurangkan aktiviti di luar rumah serta tidak membuat pembakaran terbuka. Sebelum kita berpisah, kita ikuti ramalan cuaca 3 hari bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, kita teruskan ke perkembangan sukan. Serena Williams jelas tiada tandingan apabila mara ke separuh akhir Grand Slam buat kali ke-40 selepas menyingkirkan pilihan kedua Simona Halep pada aksi suku akhir tenis terbuka Australia semalam. Juara dunia 7 kali itu yang beraksi buat kali ke-20 dalam terbuka Australia dan Grand Slam ke-7 lebih cemerlang untuk menundukkan pemain Romania itu 6-3, 6-3 di Rod Laver Arena. Menurut Serena, dia berjanji akan memberi aksi sehabis baik untuk bertemu pemain nombor 2 dunia Naomi Osaka Sabtu nanti. Pemain berusia 39 tahun itu tewas dalam 4 final Grand Slam sejak kemenangan terakhir di Melbourne Park pada 2017 yang dilakukan ketika sedang hamil. Simona hanya berjaya menewaskan Serena 2 kali dalam 11 pertemuan, namun dia berjaya menewaskan pemain itu 6-2, 6-2 pada final Wimbledon 2019. Turut mara ke suku akhir juara bertahan Novak Djokovic. Dalam aksi suku akhir yang berlangsung semalam di Melbourne Park, jago nombor 1 dunia dari Serbia itu telah menewaskan Alexander Zverev 6-7, 6-8, 6-2, 6-4, 7-6, 8-6. Alexander merupakan pemain Jerman yang menduduki tangga ke-6 dunia. Pada aksi separuh akhir nanti, Djokovic akan bertemu pemain Rusia Aslan Karatsev. Baik, sekian dulu series utama buat masa ini. Terus jarakkan diri anda, kita jaga kita. Selamat malam dan Assalamualaikum.